Orang tanya, Ustazah, apa ciri-ciri orang yang diterima taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita pun tertanya-tanya kan, apakah ciri-ciri? Adakah taubat kita diterima? Apabila apa yang dikatakan ataupun apa yang dituliskan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu di antara ciri-ciri orang yang taubatnya diterima oleh Allah. Orang yang akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Sebab tuan-puan sekalian, taubat ni kita tak tahu Allah terima atau tidak. Sampailah di mahsyar kelak. Tapi kita bersangka baik Allah terima. Macam mana nak tahu Allah dah terima belum? Sebab kalau boleh kat dunia lagi kita nak tahu supaya kita tenang. Kita lihat perubahan yang berlaku pada diri kita. Terutama apa yang kita kata dan apa yang kita tulis dan apa yang kita cakap. Apa yang keluar pada mulut kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini disebut di dalam hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah dalam tubuh badan kamu itu ada daging. Iza salahat jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tangannya, mulutnya akan jadi baik. Wa iza fasadat jasadu kullu. Dan apabila buruk daging tersebut, maka buruklah seluruh anggota badannya. Ala wahya qalbun. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi Nabi sebut dalam hadis ini, ketahuilah bahawa dalam tubuh badan manusia ada sekeping hati. Jika ada sekeping daging, Nabi tak sebut hati lagi. Jika baik daging tersebut, maka baiklah seluruh anggota badannya. Jika buruk, maka buruklah seluruh anggota badannya. Ala wahya qalbun. Ketahuilah itu adalah hati. Jika hati baik, maka dia akan terselah pada tubuh badannya, perilakunya, perkataannya, akhlaknya. Jika hati bermasalah, maka akan terbit juga masalah pada lidahnya, pada mulut lidahnya, matanya, tindakannya dan sebagainya. Jadi tuan-puan sekalian, taubat tu di mana? Taubat tu di hati. Ada orang bertaubat dengan berzikir sampai 1000 kali sehari, tetapi belum berubah akhlaknya, belum berubah perkataannya, belum berubah ketaatannya kepada Allah dalam menjaga pakaian ke, menjaga makan ke, mencari rezeki ke, tidak berubah. Maka di situ kita boleh melihat sejauh mana diterima atau tidak, dipandang atau tidak istighfarnya walaupun beribu. Muslimin muslimat, istighfar tu pada lidah, tapi penyesalan, rasa menyesal dan rasa berdosa itu di hati. Subhanallah, ramai mana orang pada lidahnya tak sama dengan hati. Lidah tak sama dengan hati. Subhanallah, mulut cakap lain, hati cakap lain. Dan ini tak boleh tipu. Tak boleh tipu diri sendiri, apatah lagi nak tipu ilahi, apatah lagi nak tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang mulut mohon ampun dengan Allah, hati tidak mohon ampun. Ramai di kalangan kita, termasuklah saya, mulut meminta-minta, merayu-rayu, mengharapkan Allah. Tetapi hati ini lebih membesarkan dunia, makhluk, manusia, pangkat, kabel, kedudukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Hati kita ni bila mudah sangat membenci sesiapa. Hati kita ni mudah sangat tak suka orang itu, tak suka orang ni. Walaupun kita tak pernah jumpa, kita tak pernah berurusan. Kalau hati kita ni mudah sangat nak bersangka-sangka, nak judge orang. Subhanallah, tolonglah cek balik hati kita ni. Bimbang kita mati dalam keadaan hati yang penuh penyakit. Penyakit zahir tidak seberat penyakit batin. Penyakit zahir tidak seberat penyakit hati ataupun penyakit rohani. Kalau penyakit zahir, kalau sakit paling teruk matilah. Teruk sangat dah sakit, nazak, sakit dah lama, kan? Sakit, aksiden teruk. Akhirnya paling teruk pun mati. Betul lah tu, tidak ada lebih berat. Mungkin ada yang sakit jadi kena potong kaki, kecil manis. Mungkin ada yang sakit maka kena operation. Maksudnya itu teruk dah. Tapi yang paling teruk kalau sakit adalah mati. Tapi apa yang lebih dahsyat kalau hati yang mati? Neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mati tak rasa berdosa, tak rasa bersalah bila buat salah, tak rasa berdosa buat maksiat. Hati mati hakikatnya lebih dahsyat daripada badan yang mati. Hati yang sakit lebih dahsyat daripada badan yang sakit. Badan yang sakit pergi rawat, jumpa doktor, jumpa ubat, sembuh. Tapi hati yang sakit, ramai yang tak tahu hatinya sakit. Ramai yang tak sedar dan tak akui bahawa hatinya sedang sakit, lalu tak ambil rawatan, tak buat perkara yang sepatutnya. Tidak rawat hati dengan zikrullah, dengan hadir majlis ilmu. Tak rawat hati dengan Al-Quranul Karim. Akhirnya apa yang berlaku? Hidupnya dalam keadaan hati yang sakit. Mati tak sempat nak sembuh hati. Na'udzubillah, Allah berfirman
dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak kamu, kedudukan kamu, kabel yang kamu ada, apa sajalah kemasyhuran, kedudukan, pangkat, pujian manusia, semua itu tidak ada manfaat illa, kecuali man atallaha, siapa yang bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang sejahtera.